warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung sikit lagi tajuk jajak aritmetik. Okey, fokus kita hari ini untuk mencari hasil tambah n sebutan pertama. Okey, apa maksud hasil tambah n sebutan pertama ni? Contohnya macam ni. Kita ada satu jajak aritmetik. Okey, katakan kita ada dia bagi macam ni. Adalah nilai dia ni. Lepas tu dia kata cari 10 sebutan pertama bagi janjang ini, bagi janjang aritmetik ini. So kita akan guna rumus ni lah. Okey. Sebutan pertama tu maksudnya 10 yang awal lah. Okey, 10 nilai yang awal kalau kita tambah dapat berapa. Okey, so this is the formula. Okey, kita akan tengok. Sn sama dengan n per 2 kurungan 2a tambah n tolak 1d. Okey, kita ada banyak sangat rumus. Okey, kita akan tengok macam mana cara kita pilih rumus. Okey, sebelum saya tunjuk cara nak pilih rumus, okey, kita akan tengok n maksudnya bilangan ke berapa. Okey, a macam biasa, a apa dia? A adalah sebutan pertama. Okey, n bilangan ke berapa kan? Okey, d adalah beza sepunya. Semua kena tahu lah ni. Okey, a dan d dan juga n kita dah jumpa dalam kelas sebelum ni. So, saya rasa semua orang dah tahu maksud dia. Cuma kat sini awak tengok apa beza dia. Yang ni pun sama. Okey, kita ada n per 2 kurungan a tambah tn. Okey, tn adalah sebutan ke n lah. Okey, yang ni Sn sama dengan n per 2 kurungan a tambah l. Okey, l kat sini kita tak pernah jumpa lagi. So, what is l? L adalah sebutan terakhir. Okey, kalau kata kita ada sebutan terakhir, so kita boleh guna rumus ni lah. Okey, sebab kita ada 3 pilihan rumus kan. Okey, awak boleh sesuaikan ikut soalan. Okey, kita tengok contoh soalan 1A. Okey, kita diberi satu janjang aritmetik. Okey, kita ada negatif 20, negatif 15, negatif 10, dot. And then last kali dia ada 100. Okey, kita pun pilih hak mana satu. Soalan dia kata cari hasil tambah bagi janjang aritmetik ini. Okey, sampai nilai 100 ni dia suruh cari hasil tambah daripada sini sampai ke nilai 100 yang kita ada kat ujung tu. Okey, sekarang kita pun tengok kita nak guna yang ni ke yang ni ke yang ni. Okey, kita ada sebutan terakhir kan. Okey, maksudnya kita boleh guna rumus yang ini. L, okey, kita keluarkan maklumat lah. A, kita tahu nilai sebutan pertama. So, A kita adalah negatif 20. L kita dah tahu nilai dia adalah 100, sebutan terakhir. Lepas tu apa lagi kita perlu? Kita perlukan nilai n. N kat sini tak ada awak. Maksudnya n itu awak kena carilah. Macam mana cara kita nak cari? Okey, untuk pengetahuan awak, L sebenarnya sama dengan Tn. Okey, kita ada sebutan ke berapa? 100 ni kan kita tak tahu dia sebutan ke berapa, tapi kita tahu nilai dia adalah 100. Okey, yang awak kena tahu, L kita boleh samakan dengan Tn. Tn, kelas sebelum ni kita dah belajar. Rumus dia A tambah N tolak 1D kan. Tn adalah nilai yang ke N. Nilai ni lah kita tak tahu dia sebutan ke berapa. Okey, Tn nilai dia kita dah tahu. Nilai dia adalah 100. A kita dah ada, kita dah senarai tadi, negatif 20. N memang kita tak tahu, kekalkan dia. D boleh tak kita cari? Beza sepunya. Okey, D kita kena kira dulu. Ambil sebutan kedua, tolak sebutan pertama. So, negatif 5 tolak negatif 20. Okey, selesai-selesai yang ni jadi tambah. Jadi, jawapan D kita adalah positif 5. Okey, kita pun kira. Oh, sorry. Okey, D kita dah dapat, kita dah kira tadi. Nilai dia adalah 5. Okey, jadi kita pun selesailah. Negatif 20, okey ni darab. Jadi, positif 5N tolak 5 kan. Okey, bila kamu kira, awak akan dapat jawapan. N kita akan dapat 25. Yang ni kira sendiri lah. Saya teruskan, terus saya dapat 25. Jadikan N perkara rumus macam biasalah. Okey, sekarang nilai N dah ada. Okey, kita pun tulis kat sini. N kita sama dengan 5. Macam mana nak kira? Macam ni lah. Dengan menggunakan rumus Tn. Boleh? Okey, sebab untuk mencari Sn memang semua kita perlukan nilai N. Maksudnya
wajib ada. Kalau tak ada, kena cari. Okey, sekarang A, L, N dah ada. Kita pun bolehlah guna rumus tadi. Okey, kita tulis SN sama dengan N per 2. N kita 25. Okey, 25 per 2 tambah L kurungan A. Kurungan A kita negatif 20. Tambah dengan nilai L kita 100. Okey, awak pun tekanlah kalkulator awak. Last sekali kita akan dapatlah SN ni kita tak tulis SN dah, kita akan tulis S25. Sebab apa saya tulis terus S25? Sebab N kita dah tahu 25, maksudnya sebutan ke-25. 100 ni adalah sebutan yang ke-25. Jadi bila kita kira, kita akan dapatlah jawapan dia adalah 1000. Maksudnya dalam janjang aritmetik ni kelas, nilai 100 tu adalah nilai sebutan ke-25. Maksudnya dalam janjang aritmetik ni, untuk capai nilai 100, dia ada 25 sebutan. Dan kita nak kira hasil tambah untuk 25 sebutan yang pertama bagi janjang aritmetik ini. Okey? Okey. Sekarang saya nak sambung kepada soalan B. Okey, awak tengok soalan B. Okey, kita ada bentuk pecahan. Kita ada 3/5, 6/5, 9/5. Okey, soalan dia kata cari hasil tambah sehingga 23 sebutan pertama. Okey, dia disebut kat kita kat sini kepada 23 sebutan pertama. Okey, macam biasa listkan semua maklumat yang kita ada. Kita perlukan nilai A. So A kita sebutan pertama 3/5. Kita perlukan nilai D. Nilai D ambil sebutan kedua tolak dengan sebutan sebutan kedua tolaklah sebutan pertama. 3/5 dah kan? Okey, lepas tu kita perlukan nilai N. N dia dah bagi 23 sebutan pertama. Okey, so the value of N adalah 23. Okey, bila kita dah ada A, D dan N, kita pun boleh pilih mana-mana rumus. Tadi, kita ada 3 rumus kan? Kita ada 3 rumus SN. So, rumus mana yang kamu nak guna? Okey, mana-manalah. Okey, saya nak pilih rumus yang pertama tadi. Rumus pertama kata N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1D. Okey, ni saya guna rumus yang pertama, rumus pertama tadi. Okey, N kita 23. Kita bergantilah S23 sama dengan N per 2. So, 23 per 2. 2A. Okey, 2 kurungan 3/5. Okey, N tolak 1. 23 tolak 1. Saya tulis siap-siap lah. 22. D kamu adalah 3/5. Okey, senang. Sebab apa senang? Sebab yang ni N dia dah bagi. Jadi kerja kita senanglah. Awak cuma perlu cari nilai D ya. Tadi N tak bagi, kena cari N. Lepas tu kena kira D kan. Okey, banyak kerja tadi. Okey, tapi yang ni awak cuma masukkan semua nilai yang kita ada. Dan awak pun kira sendirilah. Awak akan dapatlah jawapan dia. Okey. Yang ni saya tak tunjuk jawapan, saya tunjuk jalan kerja sahaja. Okey, jadi dengan menggunakan 2 contoh pada soalan 1, jadi awak bolehlah jawab soalan 2 yang dalam bentuk teka silang kata tu. Okey? Okey, itu untuk soalan 1B. Saya nak tunjuk sikit soalan 2C. Okey, 2C dia tak tanya hasil tambah sebutan pertama. Tetapi okey, 2C dia suruh kamu. Okey, soalan 2C dia suruh kamu cari apa? Dia suruh cari sebutan pertama. Okey, soalan dia nak nilai A. Awak tulis A, dia dah suruh awak cari. Lepas tu dia bagi hasil tambah 42 sebutan pertama adalah ini. Maksudnya S42. Dia bagi dah kat kamu nilai 5838.
Okey, lepas tu L pun dia dah bagi negatif 22. Okey, oleh sebab dia bagi L, kita kena gunalah rumus yang ada L. Okey, rumus yang ada L tadi macam mana? Sn sama dengan N per 2 kurungan A tambah L kan? Sn dah ada. Sn dah ada. Nilai dia, Sn, S42 kan? Okey, S42 dah ada 5838. N per 2. N dah ada, nilai dia 42. Okey, 42 per 2 A. A kita nak cari kekalkan dia, L pun dah ada. Okey, negatif 22. Okey, saya tunjuk sampai sini. Awak pun jadikan A perkara rumus, awak akan dapatlah nilai dia. Pause. Okey, kita nak sambung dengan soalan 2E. Okey, tadi kan kita tengok kita ada 3 rumus untuk mencari Sn. Okey, macam-macam lah kita ada rumus tadi kan. Okey, kita ada 3 rumus. Kalau kamu tengok balik tadi, kita ada 3 rumus untuk mencari jumlah hasil tambah N sebutan yang pertama. Sebab apa dia kata jumlah? Sebab S ni maksud dia adalah sum. Sum tu kan hasil tambah. Kok lah tiba-tiba dalam KSL nanti kamu confused nak guna rumus T ke, nak guna rumus S ke. Kalau T tu apa? Term adalah sebutan. Okey, so kita kena faham sebab apa S dia tulis S, sebab S adalah sum yang ke berapa. Okey, sum hasil tambah lah. Okey, tetapi kalau kamu tengok untuk kes soalan 2E, dia kata hitung hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama. Okey, dan dia pun bagi kat kamu rumus baru. Rumus ni tak ada dalam rumus kita tadi. Rumus tadi kita boleh apply bila-bila masa. Tetapi bila dia bagi rumus ini untuk soalan ini, maksudnya rumus tadi kita tak boleh guna dah. Kita akan guna rumus yang dia bagi. Okey, apa maksud hitung hasil tambah 200 sebutan selepas 50 sebutan pertama? Maksudnya awak akan ambil S200, awak akan tolak dengan S50 yang kita tak mahu tadi. Okey, dan rumus S200 ni nak guna macam mana? Gunalah rumus yang dia bagi. Okey, in case soalan menggunakan rumus sendiri, awak kena guna rumus yang soalan bagi. Okey, saya tunjuklah sikit saja nak saya tunjuk. N per 2, sekarang N kita untuk yang depan ni adalah 200. So, kita pun ada 200 per 2. Kurungan N tambah 1. So 201 lah. Tolak N kita sekarang 50. So tolak dengan 50 per 2. Kurungan 50 tambah 1 jadi 51. Okey, maksudnya kita perlu menggunakan rumus yang soalan bagi. Awak pun selesailah macam biasa. Okey. Okey, untuk soalan nombor 4, dia bagi kat kamu satu situasi. Okey, yang ni sebenarnya dah masuk dalam aplikasi lah. Okey, kita ada satu situasi yang melibatkan pagar. Okey, pagar rumah ni dia color dengan color apa dia kata? Dia kata pagar tu dia buat daripada kepingan kayu, dia cat dengan warna biru dan kelabu. Okey, yang saya lorek ni adalah biru, yang saya tak lorek tu adalah kelabu lah. Okey, dia pun susah macam ni kat kamu. Okey, maksudnya bila dia susah macam tu, kita kena buat sendirilah. Jangan kita kena bentuk sendiri jujukan kita. Okey, so saya pun nak buat macam mana? Saya pun kira. Biru yang mula-mula 1. Lepas tu kelabu ada berapa? 3. Lepas tu biru pula ada 5. Lepas tu kelabu ada berapa lagi? Okey, awak pun kira lah kat situ. Awak ada 2, 4, 6, 7. Okey, 7. Okey, macam tu. Lepas tu letak koma, letak dot. Maksudnya kita dah membentuk janjian aritmetik kita sendirilah. Okey, lepas tu soalan 4, dia kata terdapat hanya 200 keping kayu. Okey, apa maksud terdapat hanya 200 keping kayu? Maksudnya awak SN kita jumlah kita yang kita ada adalah 200 keping je. Okey, tu maklumat yang pertama yang kita dapat daripada ayat panjang-panjang tu. Okey, soalan A dia kata cari bilangan kayu berwarna sama dan lengkap dapat dibentuk. Okey, apa maksud dia?
nak bilangan kayu. So macam saya sebut tadi, kalau nak bilangan, soalan ini nak nilai n. Okey, perasan tak? Maklumat pertama kita ada Sn sama dengan 200. Jumlah dia dah tahu dah 200. Lepas tu dia nak bilangan. Bilangan adalah nilai n. Kita ada Sn, kita ada n. So rumus apa kita nak guna? Rumus Sn lah. Kita akan menggunakan rumus Sn. Okey, so antara 3 rumus tadi aku pilih yang mana yang sesuai. Saya rasa yang ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh guna rumus yang ada L tu kan. Sebutan terakhir kita tak ada. Okey? Yang ni kita boleh guna. Sebab apa saya kata yang ni rumus ini boleh kita guna? Sebabnya awak, okey, Sn kita dah ada nilai dia 200. N kita nak cari, kekalkan dia lah. A ada ke tak A? A ada. Kat mana nak tengok? Pada jujukan yang kita buat tadi. A berapa? D ada ke tak? Ada. Kalau kita kira lah. Okey, sekarang kita ada A sebutan pertama, sebutan kedua. D kita boleh kira kat sini. D ambil sebutan kedua, tolak sebutan pertama. 3 tolak 1. So the answer is 2. Okey, D dah ada, A dah ada. Sn pun dah ada. Jadi kita pun masuk dalam rumus kita lah. Okey, so Sn awak adalah 200. Kan? N itu kita nak cari, kekalkan dia lah. A kamu adalah 1. N nak cari, kekalkan dia. D kamu adalah, tadi kita kira nilai dia adalah 2. Awak pun selesai. Okey, saya kena tunjuk sikit sebab saya takut ada yang confused. Kan lama-lama di rumah ni, kita pun lupa dah macam mana nak selesai. Okey, N darab 2 jadi 2N. Negatif 1 darab 2 jadi negatif 2. Selesai-selesai. Awak akan dapat apa ni? Hak ni dengan hak ni boleh cancel. So, N per 2 darab dengan 2N. 200. Okey. Kan? Boleh selesai. Awak akan dapat N kuasa 2 sama dengan 200. Okey, sampai sini. Saya rasa sampai sini tak ada masalah. Awak belah depan sepatutnya memang tak ada masalah lah. Okey, now kita nak N sahaja. Kita akan punca kuasakan 200 kan? Okey, bila kita punca kuasa 200, tolong ingat, please bear in mind, bila kita menggunakan punca kuasa 2, so answer awak akan dapat 2. Satu positif, satu negatif, nilai yang sama. Okey, tadi saya tekan calculator, saya dapat 14.4. Maksudnya satu jawapan kita positif 14.4, satu lagi negatif 14.4 lah. Tetapi kita nak N adalah bilangan. Bilangan tak mungkin akan negatif. Maksudnya nilai negatif tu kita tak akan ambil. Sebab apa? Sebab bilangan tak mungkin bernilai negatif. Okey? Okey, jawapan yang kita dapat adalah positif 14.14. Tapi soalan dia kata cari bilangan kayu yang tinggal. Cari bilangan kayu berwarna yang sama dan lengkap. Okey, oleh sebab kita nak lengkap, jadi N yang kamu perlu ambil adalah N sama dengan 14 tepatlah. Okey, so dah menjawab soalan ini. Okey, so jawapan kita dah dapat. Untuk soalan mana? Ni, soalan pertama awak jangan confuse lah. Dalam soalan 4A dia tanya dua benda. Yang pertama cari bilangan kayu yang sama. So bilangan dia adalah 14. Soalan yang ditanya dalam soalan 4A adalah, okey, yang sampai sini soalan ini dah settle dah. Okey, kita nak jawab pula soalan bawah. Cari bilangan kayu yang tinggal jika ada. Okey, soalan yang kedua dia tanya cari bilangan kayu yang tinggal jika ada. Okey, saya tunjuk belah ni. Sebab belah sana panjang ni dia kira. Okey, tadi N kita dah dapat nilai dia 14 lah. Dah jawab soalan yang pertama. Okey, sekarang dia nak bilangan kayu. Okey, bilangan kayu yang tinggal. Maksudnya dia nak baki lah. Soalan dia nak baki berapa. Okey, N kita dah dapat tadi berapa? N awak 14. Jadi awak kena kira S 14. Okey, berapa
dah guna untuk kita tahu berapa baki yang ada. Okey, kita pun gunalah S14. Tadi saya kata nak guna rumus ni kan. Okey, jadi 14 per 2 hurungan 2A. A kita berapa tadi? 1. N tolak 1. D. N kita 14. 14 tolak 1 jadi 13. D kamu nilai dia 2. Okey, masuk saja dalam ni, dalam rumus sum tadi, jumlah tadi. Okey, bila kita kira, kita akan dapatlah jumlah kayu yang kita guna adalah 196 keping. Okey, ni bukan jawapan dia. Ni yang kita guna untuk kita hasilkan susunan yang lengkap tadi. Okey, ni yang kita guna. Soalan nak apa? Kayu yang tinggal. Okey, so kayu yang tinggal, kita kena ambil jumlah lah. Jumlah semua kayu tadi berapa? Dia dah habakkan 200. Tolak yang kita guna 196. So jawapan kamu akan dapat 4 keping lah. Okey, maksudnya bila kita hasilkan susunan biru kelabu tadi secara janjang aritmetik, last kali kita ada baki 4 keping. Dan baki ni tak boleh nak buat dah, tak boleh nak sambung sebab dia tak akan membentuk janjang aritmetik dah lah. Okey? Okey? Okey, untuk soalan B, dia kata nyatakan warna kayu yang terakhir. Tadi kita susun biru kelabu secara menaik janjang aritmetik kan. Lepas dia kata nyatakan warna kayu yang terakhir yang kita boleh susun secara lengkap tadi. Okey? Okey, yang pertama dia tanya yang tu. Kita jawab dululah. Okey, tadi kita dah sebut. Tadi kita dapat membentuk 14 sebutan yang lengkap. Maksudnya, masa kita duk susun kayu tadi untuk membentuk pagar kita tu, kita dapat susun 14 sebutan yang lengkap. Biru kelabu, ulang-ulang lagi kan? Sampai 14 sebutan sahaja yang lengkap. Jadi, oleh sebab dia ada 14 sebutan, kan? Biru kelabu. Maksudnya, berapa biru, berapa kelabu awak agak-agak? Mestilah dia akan membentuk 7 biru dan juga 7 kelabu. Okey? Lepas tu dia tanya, nyatakan warna kayu terakhir. Kan dia start dengan warna biru kan? Yang terakhir, kalau 14 sebutan agak-agak apa? 14 tu kan sebutan genak. Yes, genak. Ni ganjil. Kita mula dengan sebutan pertama dia ganjil. Lepas tu sebutan kedua dia genap. Maksudnya kalau 14 sebutan, dia adalah sebutan yang genap. Jadi warna apa yang genap? Ya, jawapan kita adalah warna kelabu. Lagi sekali saya ulang. Sebab apa kayu yang terakhir warna kita kelabu? Sebab kita ada 14 sebutan. Sebutan ke-14 adalah genap. Susunan kita macam ni kan? Biru kelabu. Lepas tu dot-dot lagi lah. Maksudnya banyak lagi susunan kat belakang. Yang pertama adalah ganjil. Yang kedua adalah genap. So, yang terakhir adalah nombor genap. So, that's why warna yang kita guna untuk susunan yang terakhir adalah warna kelabu. Sama juga awak. Jangan awak jawab sampai sini terus berhenti. Sebab dalam soalan ni ada 2 soalan. Okay, so jawapan yang pertama kita dah dapat. Yang kedua soalan dia, hitung bilangan keping kayu bagi warna itu digunakan. Okey, dia nak hitung bilangan. Okey, so dia nak bilangan. Bilangan adalah N. N kita berapa tadi? Berapa susunan yang kita boleh buat? 14 kan? So, T14 sama dengan okey, macam ni lah. Kita nak guna Tn. Okey, so T14 sama dengan A. A kita berapa tadi? A kita 1. N kita 14 tolak 1 jadi 13. D kita tadi saya kira 2. So
So, awak pun kira-kira, awak akan dapatlah bilangan keping kayu bagi warna kelabu yang kita guna adalah 27 keping. Okey, sampai situ saja untuk soalan nombor 4.